Medan perang di Ukraina kini menggegarkan seluruh dunia. Kereta kebal bernilai 200 juta ringgit musnah satu demi satu oleh drone berharga 20 ribu ringgit. Dan benteng pertahanan kukuh yang dibina selama berpuluh-puluh tahun runtuh begitu sahaja. Amerika Syarikat terkejut. Adakah benar hanya beberapa buah drone mampu melumpuhkan sebuah angkatan tentera? Formula yang mereka percayai selama ini, bahawa kereta kebal dan jet pejuang menguasai peperangan kini, hancur sama sekali di alam nyata. Amerika di tempat pertama, Rusia kedua. Adakah kedudukan kuasa ketenteraan ini benar-benar masih bermakna? Pada saat itu, satu nama yang tidak dikenali muncul di satu sudut skrin. M-Radar, Malaysia. Kini, yang menguasai medan perang bukanlah lagi kereta kebal, tetapi mata. Ketika semua negara lain berpaut pada teknologi usang, sebuah negara telah merintis jalan baharu. Sebuah kuasa besar baru yang tidak pernah dijangka oleh sesiapa pun, itulah Malaysia. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk melanggan dan menyukai. Selamat sejahtera, saya Jason Miller. Selama 30 tahun, saya telah berkhidmat sebagai penganalisis kuasa ketenteraan di bahagian teknologi pertahanan Pentagon. Pagi ini, saya menyaksikan detik di mana aturan dunia mula runtuh. Di skrin bilik mesyuarat, 5 rakaman video yang mengejutkan ditayangkan secara berturut-turut. Ia adalah babak di mana drone berharga 20 ribu ringgit meletupkan kereta kebal T-90 Rusia bernilai 200 juta ringgit. Api marak menjulang. Dan bunyi keluli perisai yang cair bergema melalui pembesar suara di bilik mesyuarat. Saya dapat rasakan cawan kopi di tangan saya bergetar. Jantung saya berdegup kencang dan tekak terasa kering. Seorang rakan penganalisis berbisik, ini tidak masuk akal. Di skrin, sistem pertahanan udara tercanggih Cina dilumpuhkan oleh objek-objek plastik kecil. Setiap kali isyarat radar terputus dan perisai pertahanan ditembusi, dada saya terasa sesak. Saya teringat akan carta kedudukan Global Firepower GFP yang telah saya anuti selama 30 tahun. Nombor 1 Amerika Syarikat, nombor 2 Rusia, nombor 3 Cina. 6.000 kereta kebal, 4.000 jet pejuang, 11 kapal pengangkut pesawat, sebuah carta yang dipenuhi angka. Tetapi, apakah realitinya sekarang? Sambil menuding ke arah skrin, saya bersuara. Sumber data ini dari Wikipedia, formula pengiraannya pula dirahasiakan. Kita mengira jumlah kereta kebal, tetapi tiada siapa yang bertanya sama ada kereta kebal itu benar-benar boleh bergerak. Di atas imei kereta kebal yang terbakar, sebuah graf merah muncul. Berdasarkan data tahun 2022, Rusia berada di kedudukan ke-2 manakala Ukraina di kedudukan ke-22. Mengikut kedudukan ini, perang sepatutnya tamat dalam beberapa hari sahaja. Tetapi, apa yang berlaku dalam realiti? Suasana di dalam bilik mesyuarat menjadi tegang. Wajah para jeneral kelihatan kaku. Saya terus memaparkan data seterusnya. Sebuah video yang menunjukkan sekumpulan drone muncul. Titik-titik hitam memenuhi ruang angkasa. Skrin radar hanya memaparkannya sebagai sekumpulan burung. Pada saat itu, sistem pertahanan udara menjadi lumpuh. Saya meninggikan suara saya. Ini adalah perang kos efektif. Drone berharga 20 ribu ringgit sedang memusnahkan kereta kebal bernilai 200 juta ringgit. Satu peluru berpandu Patriot yang kita banggakan berharga 4 juta ringgit. Jika kita gunakannya untuk menembak jatuh drone berharga 20 ribu ringgit, kita akan muflis sebaik sahaja kita menang. Bilik mesyuarat mula riuh. Kedengaran seseorang menyelak helaian dokumen. Saya dapat rasakan tapak tangan saya mula berpeluh. Saya menunjukkan masalah yang paling kritikal. Radar kita pada masa ini mengesan drone plastik sebagai burung. Inilah batasan sistem yang dioptimumkan untuk mengesan logam. Sekarang, kita sedang berperang dengan musuh yang tidak kelihatan. Seorang jenderal mengetuk meja. Jadi, siapa yang mempunyai teknologi seperti itu? Soalnya. Saya mengangkat bahu. Saya belum pasti, tetapi jelas sekali seseorang sedang berusaha menyelesaikan masalah ini, jawab saya. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Semua orang tenggelam dalam fikiran. Nampaknya, mereka baru sahaja mula menyedari betapa seriusnya masalah ini. Saya memaparkan slide terakhir saya. Ia adalah intipati krisis yang sedang kita hadapi. Musuh halimunan. Ancaman tidak dapat dikesan. Pertahanan yang dilumpuhkan. 3 kata kunci ini terpapar besar di skrin. Pada hari itu, saya sedar. Sistem pertahanan yang dibina selama berpuluh-puluh tahun telah runtuh di hadapan drone yang hanya berharga ribuan ringgit. Kedudukan kuasa ketenteraan yang kita percayai selama ini tidak lagi bermakna.
Selepas mesyuarat, saya tinggal sendirian dan meneliti semula bahan-bahan tersebut. Carta GFP terbentang di atas meja. Angka-angka itu terasa tidak bermakna. Di luar tingkap, malam di Washington semakin larut. Tiba-tiba saya terfikir, apa yang telah kita terlepas pandang? Adakah kita terlalu fokus pada angka sehingga terlepas pandang perubahan yang paling penting? Korak peperangan sedang berubah. Era di mana pemenang ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata paling banyak telah berakhir. Kini, era di mana kemenangan milik mereka yang melihat dengan paling tepat telah tiba. Sesiapa yang memiliki mata untuk mencari musuh yang tidak kelihatan akan menjadi kuasa besar yang baharu. Sejak saat itu, pencarian saya bermula. Siapakah yang telah menemui jawaban untuk era baharu ini? Teknologi apakah yang mampu menyelesaikan masalah ini? Kebenaran selalunya muncul dari tempat yang tidak dijangka. 3 hari kemudian, di bilik strategik Pentagon, saya sedang bersiap untuk memberi taklimat berdasarkan analisis semalam. 12 jeneral dan penganalisis kanan duduk mengelilingi meja bulat. Di skrin besar di tengah, data analisis baharu yang saya sediakan sedang menunggu. Saya menarik nafas dalam-dalam dan memulakan pembentangan. Saya akan merumuskan sekali lagi intipati ancaman drone yang kita bincangkan semalam. Ini adalah perang kos efektif. Drone berharga Rp20.000 memusnahkan kereta kebal bernilai Rp200 juta. General Wilson sambil menyilangkan tangannya berkata, "Jason, kita boleh atasinya dengan peluru berpandu Patriot. Apa yang kamu risaukan sangat?" Saya merasakan suasana bilik mesyuarat menjadi sambil lewa. Saya segera membantah, satu peluru berpandu Patriot berharga Rp4 juta. Adakah tuan-tuan mahu membelanjakan Rp4 juta untuk menembak jatuh drone berharga Rp20.000? Sebaik sahaja kita menang, kita akan muflis. Ini strategi yang mustahil dari segi matematik. Bilik mesyuarat mula bergola. Kedengaran seseorang membelek dokumen. Saya mengemukakan angka yang lebih konkret. Hasil pengiraan dipaparkan di skrin. Katakan purata 100 drone dilancarkan setiap hari di barisan hadapan Ukraine. Jika kita memintas kesemuanya dengan Patriot, kos pertahanan harian ialah Rp400 juta. Dalam sebulan ia mencecah Rp12 bilion. Separuh daripada belanjawan pertahanan tahunan kita akan habis dalam sebulan. General Davis menunjukkan riak tidak senang. Jadi apa alternatifnya, Jason? Kita tidak boleh berpeluk tubuh sahaja. Saya menekankan masalah utamanya. Masalahnya ialah radar. Radar kita sekarang menganggap drone plastik sebagai burung. Itulah batasan sistem yang dioptimumkan untuk pengesanan logam. Kita sedang berlawan dengan musuh yang halimunan. Seorang lagi general menggelengkan kepalanya. Musuh halimunan? Kamu melebih-lebih. Bukankah ia hanya setaraf mainan plastik? Saya meninggikan suara saya. Mainan plastik itulah yang meletupkan kereta kebal Rp200 juta. Ini bukan lagi soal teori. Ini adalah apa yang sedang berlaku dalam realiti. Keadaan senyap seketika. General Brown bertanya perlahan. Jadi, siapa yang boleh menyelesaikan masalah ini? Adakah mana-mana negara yang mempunyai jawabannya? Saya perlahan-lahan menukar slide di skrin. Slide baharu muncul. Ada sebuah negara yang telah menyelesaikannya. Logo sebuah sistem terpapar di skrin. Di bawahnya, perkataan Malaysia kelihatan jelas. Angka-angka seperti jarak pengesanan 13 km, keupayaan pengecaman 0,01 mm Cradred, dan algoritma klasifikasi AI tersenarai. Bilik mesyuarat gamat. Malaysia? General Wilson tertawa sinis. Kamu bergurau? Bukankah mereka negara yang hanya membuat komponen otomotif? Seorang lagi jenderal mencela. Apa yang mereka boleh lihat dengan teknologi yang mungkin disalin dari China? Adakah kamu kata Malaysia telah melakukan apa yang kita gagal lakukan? Dengan tenang, saya membentangkan data. Sila lihat angka-angka ini. Ketepatan pengesanan 99.88%. Kadar penggerak palsu 0,02%. Ia adalah sistem AI yang membezakan antara drone dan burung dalam masa nyata. Ia boleh mengecam objek bersaiz 0,01 mTraf dari jarak 13 km. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Semua orang merenung angka-angka di skrin dengan riak wajah tidak percaya. General Davis bertanya dengan ragu-ragu. Adakah prestasi itu benar-benar boleh dicapai? Adakah data itu telah disahkan? Saya menjawab dengan yakin. Ini adalah data yang disahkan sendiri oleh agensi perisikan kita. Ia adalah sistem radar perisai 2.0 dari Malaysia. Ia sebenarnya sedang beroperasi di ISS Zone dan mampu mengesan sehingga ke drone kecil dari pihak musuh. General Brown, sambil menyilangkan tangannya, berkata,
Kalau begitu, bukankah kita boleh sahaja menggunakan teknologi itu? Mari kita minta pemindahan teknologi. Saya menggelengkan kepala. Ia tidak semudah itu. Ini bukan sekadar perkakasan. Inti patinya ialah algoritma AI dan perisian. Ia adalah hasil pembangunan bertahun-tahun dan pengumpulan data dari lapangan. Suasana di bilik mesyuarat berubah secara halus. Reaksi awal yang memandang rendah pada Malaysia kini bertukar menjadi ketegangan. Semua orang mula sedar bahawa ada sesuatu yang telah kita terlepas pandang. Jeneral Wilson bergumam, adakah ini bermakna Malaysia berada di hadapan kita? Sukar untuk dipercayai. Saya menegaskan bahawa kita perlu menghadapi realiti. Angka tidak menipu. Mereka terlebih dahulu menyedari masalah itu dan menemui penyelesaiannya. Ketika kita sibuk mengira bilangan kereta kebal dan jet pejuang, mereka sedang mencipta mata untuk medan perang baharu. Selepas mesyuarat, perasaan saya bercampur baur. Keunggulan teknologi Amerika yang saya anuti selama 30 tahun kini goyah. Apa yang lebih mengejutkan ialah jawapan itu ditemui oleh negara lain, bukan kita. Ketika mata dunia menjadi buta, Malaysia sudah pun mencipta mata yang baharu. Keangkuhan kita telah membutakan mata kita sendiri. Kini, saya bertekad untuk melihat sendiri teknologi itu. Seminggu kemudian, saya menaiki bas ulang-alik dari Kelia menuju ke destinasi saya. Perjalanan ke sebuah tapak ujian di kawasan pergunungan di Banjaran Titiwangsa. Saya telah menerima arahan dari Pentagon untuk mengesahkan sendiri teknologi M-Radar Malaysia. Pukul 5 pagi, angin gunung yang sejuk menyapa wajah saya. Ia adalah kawasan pergunungan berhampiran sempadan Pahang. Mengikuti koordinat GPS melalui jalan gunung yang berliku-liku, tiba-tiba pandangan saya terbuka luas ke sebuah dataran lapang. Tapak ujian. Di tengah-tengahnya, sebuah kubah radar berwarna putih berputar perlahan, dikelilingi oleh pelbagai antena dan peralatan. Skalanya lebih besar daripada yang saya jangkakan. Dr. Arifin Yusof menyambut saya dengan mesra. Seorang lelaki pertengahan 40-an dengan perwatakan yang tenang, tetapi pandangan matanya tajam. Beliau memperkenalkan dirinya sebagai graduan dari Universiti Teknologi Malaysia. Dr. Arifin berkata, ujian yang akan Tuan saksikan hari ini adalah fungsi teras perisai 2.0. Tuan akan dapat mengesahkan keupayaannya untuk membezakan antara burung dan drone dari jarak 13 km. Pukul 7 pagi, ujian bermula. Mula-mula, sekumpulan ratusan ekor burung dilepaskan ke udara. Burung gagak, burung layang-layang, dan merpati bercampur baur bergerak seperti awan hitam. Skrin radar memaparkan banyak titik. Saya meneliti monitor di bilik kawalan. AI sedang menganalisis setiap isyarat dalam masa nyata. Nampaknya ia membuat pertimbangan berdasarkan corak pergerakan kawanan, frekuensi kepakan sayap, dan kelajuan penerbangan. Ketika itulah, satu amaran kecil berbunyi di satu sudut skrin. Satu titik merah dipaparkan terasing daripada kawanan burung. Dr. Arifin memandang saya. Nampak tak? Di titik 13,2 km, ada satu drone tersembunyi. Saiznya 0,01 mm², bergerak pada kelajuan yang hampir sama dengan burung-burung itu. Saya mengecilkan mata dan memandang ke langit. Tiada apa-apa yang kelihatan. Walaupun dengan teropong, saya hanya nampak kawanan burung. Tetapi di skrin radar, ia jelas dibezakan. Apa yang lebih menakjubkan ialah selepas itu. AI terus menjejaki pergerakan drone itu dan melukis unjuran laluannya. Ia mengira dengan tepat unjuran lokasi ketibaan dalam 3 minit dan kedudukan dalam 5 menit. Saya menahan nafas. Ini mustahil, gumam saya. Dr. Arifin tersenyum. Ini bukan sekadar radar. Ia adalah mata yang memahami langit. Hasil daripada pembelajaran mesin menggunakan data yang dikumpul selama 3 tahun di S-Zone. Ujian diteruskan. Kali ini, situasi yang lebih mencabar. 3 drone kecil disembunyikan dalam kawanan burung yang lebih padat. Dengan mata kasar, ia mustahil untuk dibezakan. Saya melihat skrin radar. AI dengan tepat menemui dan memaparkan 3 titik merah. Nombor setiap drone, anggaran saiz, dan kelajuan dikemas kini dalam masa nyata. Yang lebih mengejutkan ialah kadar ralatnya. Daripada ratusan ekor burung, hanya 3 drone itu yang dipilih dengan tepat. Dan tiada seekor burung pun yang disalah anggap sebagai drone. Ketepatan 99,97%. Seorang penyelidik di bilik kawalan menjelaskan, korak penerbangan burung dan drone berbeza secara halus. Burung bergerak secara tidak teratur sambil mengepakkan sayap, manakala drone mengeluarkan frekuensi tertentu dari putaran motornya dan bergerak dalam garisan yang lebih lurus. Saya mengangguk.
Tetapi bagaimana ia dapat membezakan perbezaan itu? Algoritma pembelajaran mendalam, jawab Dr. Arifin. Ia dilatih selama 3 tahun dengan membezakan antara drone penceroboh dan kawanan burung di ASS Zone. Data dari lapangan adalah kuncinya. Pada sebelah petang, kami menguji situasi yang lebih ekstrem. Keadaan hujan dan waktu malam disimulasikan. Jarak penglihatan hampir sifar. Namun, radar itu masih berfungsi dengan tepat. Ia mengesan drone tanpa mengira cuaca atau masa. Kacamata inframerah atau pandang malam tidak diperlukan. Saya bertanya kepada Dr. Arifin, mengapa negara lain tidak dapat mencipta teknologi seperti ini? Dr. Arifin termenung seketika. Mungkin perbezaan pengalaman di lapangan. Kami telah mempertahankan kedaulatan negara daripada pencerobohan di sempadan maritim kami selama berdekad-dekad. Data yang kami kumpul bukan dari teori, tetapi dari situasi sebenar. Itu yang membezakannya. Ketika matahari terbenam, ujian selesai. Saya coba merumuskan apa yang saya lihat sepanjang hari. Teknologi yang membezakan objek bersaiz 0,01 m kuadrat dari burung pada jarak 13 km. Ketepatan melebihi 99%. Penjejakan masa nyata dan unjuran laluan. Malam itu, di sebuah motel berhampiran tapak ujian, saya menulis laporan untuk dihantar ke Pentagon. Tetapi saya buntu bagaimana untuk menjelaskannya. Prestasinya pada tahap yang sukar dipercayai tanpa melihatnya sendiri. Di luar tingkap saya dapat melihat pergunungan Malaysia. Sukar untuk percaya bahawa di tengah-tengah kawasan yang sunyi ini, sebuah teknologi yang akan mengubah dunia telah lahir. Tetapi saya tidak dapat menafikan apa yang telah saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Pada hari itu, saya telah bersemuka dengan sebuah negara yang telah melihat musuh yang tidak kelihatan. Malaysia benar-benar telah mencipta mata yang baharu. Sebuah negara yang pertama melihat apa yang telah dunia terlepas pandang. Malam itu, ketika saya sedang menulis laporan di motel, Dr. Arifin Yusof menelpon saya. Encik Miller, kalau belum tidur boleh keluar sekejap? Ada sesuatu yang saya ingin tunjukkan. Saya bergegas keluar. Dr. Arifin membawa saya ke tapak ujian dan mengajak saya naik ke bumbung bangunan. Di langit malam kawasan pedalaman Banjaran Titiwangsa, bintang-bintang berkelipan seolah-olah boleh dicapai. Ketiadaan cahaya bandar menjadikannya lebih jelas. Angin sejuk bertiup, tetapi perasaan saya aneh. Kesan teknologi yang saya lihat hari ini masih belum hilang. Dr. Arifin menghulurkan secawan kopi panas dan duduk dengan senyap. Saya mengemukakan soalan yang bermain di fikiran saya sepanjang hari. Dr. Arifin, saya benar-benar ingin tahu, mengapa Anda mencipta teknologi ini? Untuk tujuan peperangan, ia kelihatan terlalu jitu dan rumit. Dr. Arifin memandang ke langit seketika sebelum perlahan-lahan bersuara. Encik Jason, kami tidak menciptanya untuk melihat musuh. Kami menciptanya untuk mengelakkan kesilapan. Kesilapan? Saya mengerutkan dahi. Suara Dr. Arifin menjadi perlahan. Ada kesilapan kerana terlepas pandang musuh, tetapi yang lebih menakutkan ialah kesilapan menganggap sesuatu yang tidak kelihatan sebagai musuh. Pernah terjadi, hanya kerana salah tafsir satu titik di langit. Sebuah perkampungan nelayan hampir musnah. Saya terasa sesak nafas. Adakah Anda bercakap tentang pengalaman sebenar? Dr. Arifin mengangguk. Satu insiden tragis yang berlaku di perairan Semporna pada tahun 2013. Terdapat korban awam akibat salah anggap terhadap bot nelayan sebagai penceroboh. Ketika itu, saya seorang penyelidik muda di Institut Sains Pertahanan Malaysia. Beliau berkata kenangan hari itu masih segar. Satu titik kecil yang muncul di skrin radar dinilai berkemungkinan besar sebagai bot penceroboh, tetapi ternyata ia adalah bot nelayan tempatan. Pandangan mata Dr. Arifin menjadi suram. Selepas melalui pengalaman itu, saya tidak mahu lagi melihat dunia dengan mata seperti itu. Tidak menembak jika tidak pasti, itulah falsafah yang saya pegang sepanjang hidup saya. Saya mula faham. Jadi sebab itulah Anda mencipta sistem pengecaman yang begitu jitu. Betul, jawab Dr. Arifin. Intipati teknologi kami bukanlah pemusnahan, tetapi perlindungan. Melihat musuh dengan tepat itu penting. Tetapi lebih penting lagi untuk tidak salah anggap yang bukan musuh sebagai musuh. Di bawah cahaya bintang, Dr. Arifin terus bercerita. Amerika Syarikat atau Rusia fokus untuk mencipta senjata yang lebih kuat. Tetapi kami fokus untuk mencipta mata yang lebih tepat. Kami memilih kebijaksanaan berbanding kekuatan. Saya terharu. Jadi, falsafah itulah yang menjadi asas kepada teknologi yang saya lihat hari ini.
Dr. Arifin tersenyum. Ada sesuatu yang kami pelajari setelah berdekad-dekad menghadapi cabaran di Eson. Keamanan sejati bukanlah dengan mengalahkan pihak lain, tetapi dengan memastikan kedua-dua pihak tidak melakukan kesilapan. Sambil menunjuk ke langit, Dr. Arifin berkata, bintang-bintang itu pun kelihatan serupa dari jauh, bukan? Tetapi jika dilihat dengan teliti, setiap satunya adalah bintang yang berbeza. Melihat langit dengan betul bermakna dapat membezakan perbezaan itu. Saya mengimbas kembali hari itu. AI yang membezakan drone dan burung, radar yang mengecam objek 0 dan 1 mn kuadrat dari jarak 13 km. Semuanya berpunca dari falsafah ini. Dr. Arifin menambah, peperangan selalunya bermula dari salah faham. Salah membaca niat pihak lain, atau menilai ancaman secara berlebihan. Tetapi, jika kita melihat dengan tepat, banyak konflik boleh dielakkan. Jadi, apakah matlamat utama teknologi ini? Tanya saya. Dr. Arifin menjawab dengan serius, mencipta dunia di mana kita tidak perlu menembak, bertindak balas, hanya apabila musuh itu pasti, dan menunggu apabila ragu-ragu. Saya percaya itulah kekuatan sejati. Angin bertiup lebih kencang. Saya merapatkan jaket saya sambil merenung kata-kata Dr. Arifin. Selama 30 tahun bekerja di Pentagon, saya tidak pernah mendengar perspektif seperti ini. Amerika sentiasa mengejar senjata yang lebih pantas dan lebih kuat. Serangan awalan, kuasa tembakan yang melumpuhkan, keunggulan mutlak, itulah strategi kami. Tetapi apa yang dikatakan oleh Dr. Arifin adalah sebaliknya. Dr. Arifin berkata, Encik Jason, kuasa pencegahan sebenar bukanlah apabila pihak lain takut kepada kita, tetapi apabila mereka mempercayai kita, membuat mereka percaya bahawa kita tidak akan melakukan kesilapan. Kata-kata itu menusuk kalbu saya. Teknologi yang dicipta oleh Malaysia bukan sekadar senjata, ia adalah falsafah peperangan yang baharu. Saya bertanya, tetapi tidakkah ada kemungkinan negara lain akan menyalahgunakan teknologi ini untuk tujuan ketenteraan? Dr. Arifin menggelengkan kepala. Intipati teknologi ini adalah algoritma dan pangkalan datanya. Tanpa pengalaman berdekad-dekad di lapangan, ia tidak boleh ditiru. Dan yang paling penting, teknologi ini hanya boleh digunakan dengan betul jika falsafahnya diubah. Falsafah? Ya. Falsafah untuk mencari musuh dengan cepat dan menembak dengan cepat tidak akan dapat memanfaatkan teknologi ini sepenuhnya. Perlu ada falsafah untuk membezakan dengan tepat dan membuat keputusan dengan berhati-hati. Malam semakin larut. Bersama Dr. Arifin, saya memandang langit berbintang Malaysia tenggelam dalam fikiran. Apa yang saya saksikan hari ini bukan sekadar demonstrasi teknologi. Saya telah menyaksikan mata baharu untuk melihat medan perang dan falsafah baharu dalam menghadapi peperangan. Dr. Arifin berkata buat kali terakhir, melihat langit bukanlah tentang melihat jauh, tetapi melihat dengan tepat. Itulah pengajaran yang kami pelajari selama ini. Malam itu, saya memahami makna sebenar. Di sebalik teknologi ciptaan Malaysia, ia bukan teknologi untuk menumpaskan sesiapa, tetapi teknologi untuk mengelakkan kesilapan. Ia adalah kebijaksanaan untuk menjadikan dunia lebih selamat. Keesokan harinya, selepas kembali ke Kuala Lumpur, saya mengadakan pertemuan yang tidak dijangka di sebuah lounge hotel di KLCC. Thomas Bentley, CEO syarikat persenjataan Israel Iron Sphere, tiba-tiba menghubungi saya. Bentley adalah seorang lelaki pertengahan 50 keropuan dengan penampilan yang tajam, berpakaian sut korporat dengan rambut kelabu yang disisir kemas. Dia kelihatan seperti eksekutif kompleks industri ketenteraan yang tipikal. Pandangan matanya memancarkan kedinginan seorang ahli perniagaan. Anda tentu tahu mengapa kami berada di sini, bukan? Kata Bentley terus terang. Teknologi M-Radar. Kami juga sangat berminat. Maksud saya, apa yang Tuan Miller lihat di tapak ujian beberapa hari lalu. Saya terkejut. Bagaimana Anda tahu tentang itu? Bentley tersenyum sinis. Dunia ini kecil. Apabila teknologi inovatif seperti ini muncul dari Malaysia, mustahil syarikat seperti kami tidak mengetahuinya. Pada ketika itu, Dr. Arifin Yusof masuk ke lounge. Nampaknya Bentley telah mengatur pertemuan ini terlebih dahulu. Dr. Arifin, yang berpakaian kasual, duduk berhadapan dengan kami. Bentley terus ke pokok persoalan. Dr. Arifin, saya akan berterus terang. Adakah Anda berminat untuk membangunkan teknologi itu bersama kami? Kita boleh menakluki pasaran dunia bersama-sama. Dr. Arifin menjawab dengan tenang, maaf, tetapi kami tidak berniat untuk menjual mata orang lain.
Riak wajah Bentley berubah. Mata orang lain, apa maksud Anda? Dr. Arifin menjelaskan, teknologi ini bukan sekadar produk. Ia mengandungi pengalaman dan falsafah yang telah kami bina selama berdekad-dekad. Ia tidak boleh dibeli atau dijual dengan wang. Bentley mencondongkan badannya ke hadapan. Tetapi lihatlah realiti. Pasaran senjata adalah global. Malaysia sahaja mempunyai hadnya. Bersama kami, Anda boleh membekalkannya ke seluruh dunia. Saya memerhatikan perbualan mereka dengan penuh debaran. Ia seperti pertembungan dua falsafah yang berbeza. Dr. Arifin menggelengkan kepala. Matlamat kami bukan penguasaan pasaran, mengurangkan kesilapan, mencegah salah pertimbangan. Itu lebih penting. Bentley meninggikan suaranya. Dengan idealisme seperti itu, Anda tidak akan bertahan dalam persaingan. Apa yang akan Anda lakukan jika China atau Rusia membangunkan teknologi yang serupa? Dr. Arifin berfikir sejenak sebelum menjawab. Kalau begitu, mereka juga akan dapat mengurangkan kesilapan mereka. Bukankah itu satu perkara yang baik? Bentley kelihatan terpinga-pinga. Dr. Arifin, Anda terlalu naif. Ini bukan soal baik dan jahat. Ini soal kelangsungan hidup. Suasana menjadi tegang. Saya cuba campur tangan. Bentley mengeluarkan kad terakhirnya. Apabila Anda mendedahkan teknologi ini kepada dunia seperti yang dilakukan oleh Malaysia, Anda akan menjadi sasaran. Ini adalah satu amaran. Dr. Arifin menjawab dengan perlahan, walau apapun, kita perlu melihat. Itulah cara kami memikul tanggung jawab. Bentley bangun dari tempat duduknya. Anda akan menyesal. Pasaran ini tidak seramah yang Anda sangkakan. Selepas dia pergi, Dr. Arifin dan saya duduk dalam diam. Suasana di lounge terasa berat. Saya bertanya kepada Dr. Arifin, adakah Anda benar-benar tidak apa-apa? Tekanan seperti ini akan terus datang. Dr. Arifin tersenyum. Encik Jason, ingatlah mengapa kami mencipta teknologi ini, bukan kerana wang. Ia adalah untuk mengelakkan kesilapan. Malam itu, saya menerima panggilan kecemasan dari Pentagon. Arahan untuk pulang ke tanah air. Arahan untuk segera menyiapkan laporan berkaitan M-Radar. Sambil menulis laporan di bilik hotel, perasaan saya bercampur baur. Perbualan hari ini terus bermain di pikiran saya. Ugutan Bentley, keyakinan teguh Dr. Arifin. Di bahagian akhir laporan, saya menulis satu baris. Teknologi M-Radar bukan sekadar peralatan ketenteraan, tetapi manifestasi falsafah peperangan yang baharu. Tanpa memahami ini, penggunaan sebenarnya adalah mustahil. Selepas menyimpan dokumen itu, saya memandang keluar tingkap. Pemandangan malam Kuala Lumpur berkelipan. Sungguh mengagumkan bahawa di suatu tempat di bandar ini, teknologi yang akan mengubah dunia sedang berkembang secara senyap. Tetapi pada masa yang sama, saya bimbang. Saya tahu orang seperti Bentley mengintai teknologi ini, dan mungkin akan ada lebih banyak tekanan. Keesokan paginya, dalam perjalanan ke Clia, saya mengucapkan selamat tinggal kepada Dr. Arifin. Dr. Arifin berkata, Encik Jason, walaupun selepas Anda kembali ke Amerika, jangan lupakan kebenaran, bahawa kekuatan sebenar terletak pada falsafah, bukan pada angka. Semasa menaiki pesawat, saya terfikir, konflik yang menyelubungi teknologi ciptaan Malaysia ini baru sahaja bermula. Bagaimana dunia akan menerima mata baharu ini? Dan apa yang akan berlaku dalam proses itu? Melihat Kuala Lumpur semakin jauh dari tingkap, saya sedar bahawa perjalanan ini telah mengubah hidup saya. Saya bukan lagi sekadar seorang penganalisis, tetapi seorang saksi kepada era yang baharu. 4 hari selepas kembali ke Washington, saya duduk di sebuah bilik mesyuarat di tingkat bawah tanah kedua Pentagon. Ruang tertutup yang diterangi cahaya lampu pendar fluor yang dingin. Di atas meja, terletaknya laporan M-Radar yang saya tulis. Ketua saya, Pengarah Bradley, memandang saya dengan riak wajah yang serius. Seorang birokrat veteran berusia lewat 50-an, pengalaman 30 tahun di Pentagon jelas terpancar daripadanya. Bradley berkata dengan nada rendah, "Saya sudah baca laporan kamu. Kandungannya sangat menarik, tetapi ada pihak kata ia bermasalah." Saya bertanya dengan cemas, "Masalah apa?" Bradley mengetuk-ngetuk laporan itu. "Kamu terlalu memuji teknologi Malaysia. Pihak atasan berpendapat kandungan ini memberi beban kepada kita." Saya tidak faham. Tetapi apa yang saya lihat itu adalah fakta, jawab saya. Saya menekankan bahawa ketepatan membezakan drone dari burung pada jarak 13 km melebihi 99%. Bradley mengeluh. "Kamu sudah 30 tahun dalam bidang ini, Jason. Kamu sepatutnya tahu ada pertimbangan politik.
Kita tidak boleh secara rasmi mengakui teknologi Malaysia lebih maju daripada kita. Ketika itu, seorang lagi pegawai masuk ke bilik mesyuarat. Timbalan pengarah Harrison dari Pejabat Perancangan Dasar. Di tangannya ada sebuah fail tebal. Harrison meletakkan fail itu di atas meja. Saya bawa draft laporan baharu. Kandungan kamu telah diubah suai sedikit. Saya membuka fail itu. Tajuknya pun telah diubah. Analisis dan kajian keraguan prestasi teknologi M-Radar Malaysia. Ia sama sekali berbeza dengan apa yang saya tulis. Saya meninggikan suara. Apa ini? Apa yang saya lihat adalah fakta yang jelas. Mengapa ia digambarkan sebagai keraguan? Harrison menjawab dengan dingin. Apa yang kamu lihat adalah demonstrasi dalam persekitaran terkawal. Sama ada ia akan menunjukkan prestasi yang sama di medan perang sebenar masih diragui. Saya menjadi marah. Habis, bagaimana dengan data operasi sebenar selama 3 tahun di SS Zone? Rekod pengesanan drone penceroboh yang sebenar? Bradley campur tangan, menyuruh saya bertenang. Kita bukan cuba merendah-rendahkan teknologi Malaysia, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan kedudukan kita. Kedudukan apa? Tanya saya. Harrison berkata secara terang-terangan, jika kita mengakuinya, hegemoni ketenteraan Amerika akan goyah. Sama ada negara sekutu atau bukan, kita tidak boleh memberi gambaran bahawa kita ketinggalan. Ini adalah pertahanan politik. Saya tergamam. Jadi, maruah lebih penting daripada kebenaran? Bradley mengetuk meja. Hadapilah realiti, Jason. Sebab kita membelanjakan berbilion dolar untuk pertahanan setiap tahun adalah untuk mengekalkan keunggulan ketenteraan Amerika. Jika kita secara rasmi mengakui Malaysia mempunyai teknologi yang lebih unggul, apa yang akan dikatakan oleh Kongres? Saya berasa kecewa, tetapi kita tidak boleh membuat laporan palsu. Harrison menunjukkan fail itu. Bukan palsu. Hanya perbezaan perspektif, angka yang memerlukan pengesahan, kemungkinan dakwaan prestasi yang dibesar-besarkan, jangkaan batasan dalam aplikasi sebenar. Begitulah cara dia menerangkannya. Saya membaca kandungannya. Fakta jelas yang saya lihat semuanya telah diubah menjadi keraguan dan spekulasi. Ketepatan 99,8% menjadi angka yang didakwa, dan jarak pengesanan 13 km dikecilkan menjadi angka dalam keadaan ideal. Ini adalah pemalsuan, kata saya. Bradley menjawab dengan suara dingin. Kamu perlu memilih, Jason. Sama ada untuk organisasi atau berkeras dengan keyakinan pribadi kamu. Petang itu, saya pulang ke rumah dan termenung sendirian. Saya telah bekerja untuk negara selama 30 tahun, tetapi tidak pernah menyangka akan terjerumus dalam dilema seperti ini. Keesokan harinya, seseorang menunggu saya di luar Pentagon. Wartawan pakar ketenteraan Eropah, Lina Andresen. Seorang wanita berusia 30-an dengan pandangan mata yang tajam. Lina bertanya secara langsung, ada kabar angin mengatakan laporan Pentagon mengenai teknologi M-Radar Malaysia telah diubah suai. Adakah itu benar? Saya terkejut. Bagaimana Anda tahu? Lina tersenyum. Naluri wartawan. Dan saya telah mengesahkan beberapa maklumat. Apa yang Anda saksikan di Malaysia berbeza dengan kandungan laporan rasmi. Saya terdiam. Bagaimana maklumat dalaman boleh bocor? Lina menyambung, apa yang mereka takuti bukanlah kegagalan, tetapi kebenaran. Kebenaran bahawa Malaysia benar-benar telah mengatasi Amerika. Kata-kata itu menusuk kalbu saya. Saya terdiam seketika, kemudian perlahan-lahan bersuara. Ada sesuatu yang lebih berat daripada arahan. Itulah kebenaran. Mata Lina bersinar. Jadi, adakah Anda mempunyai keberanian untuk memberitahu dunia kebenaran? Saya terperangkap dalam dilema. Kerjanya selama 30 tahun dan kesetiaan kepada organisasi. Tetapi di sisi lain, ada teknologi inovatif Malaysia yang saya saksikan sendiri dan keikhlasan Dr. Arifin Yusof. Malam itu, saya tidak dapat tidur lena. Di luar tingkap, lampu-lampu Washington berkelipan, tetapi hati saya gelap gelita. Antara kebenaran dan organisasi, saya tidak tahu pilihan mana yang harus dibuat. Sebulan kemudian, saya menjejakkan kaki ke bumi Malaysia sekali lagi. Kali ini, di pangkalan tentera laut di Lumut. Walaupun mendapat tekanan dari Pentagon, saya datang bersama wartawan Lina untuk mengesahkan kebenaran. Delegasi pemerhati dari beberapa negara dunia turut serta. Di perairan luar pesisir Lumut, kapal tanpa pemandu generasi baharu Malaysia berbaris kemas. Di tengah-tengahnya ialah armada tanpa pemandu tercanggih yang digelar Hantu Laut. Badan kapalnya yang berwarna kelabu terapung senyap di atas ombak yang tenang kelihatan misteri. Dr. Arifin Yusof menyambut delegasi. Beliau masih dengan senyuman tenangnya,
tetapi pandangan matanya kelihatan lebih tegas. Pasti banyak tekanan yang dihadapinya sepanjang sebulan yang lalu. Dr. Arifin menjelaskan, demonstrasi hari ini adalah untuk mengesahkan bagaimana teknologi radar diaplikasikan di laut. Sistem darat perisai 2.0 dan sistem laut Trisula berfungsi secara bersepadu. Delegasi pemerhati terdiri daripada pegawai kanan pertahanan dari Amerika Syarikat, United Kingdom, Prancis, Jerman, Arab Saudi, India, dan Australia. Semua memerhati tapak demonstrasi dengan riak wajah yang serius. Pukul 10 pagi, demonstrasi bermula. Mula-mula, kapal drone yang menyimulasikan kapal Lanun Maya hilang di sebalik ufuk. Tidak kelihatan dengan mata kasar. Di skrin besar bilik kawalan, seluruh perairan lumut dipaparkan dalam peta 3D. Setiap pergerakan di laut ditangkap dalam masa nyata. Kapal dagang, bot nelayan, dan juga kapal drone yang telah hilang jauh, semuanya dikenal pasti dan dipaparkan. Armada hantu laut mula bergerak. 5 buah kapal tanpa pemandu merentasi lautan, bekerja sama seolah-olah organisme hidup. Mereka berkongsi maklumat yang ditangkap oleh radar dan menuju ke sasaran melalui laluan yang paling optimum. Apa yang menakjubkan ialah ketepatannya. Ia menjejaki lokasi kapal drone yang berada 25 km jauhnya dengan julat ralat 1 meter sambil membuat pembetulan masa nyata terhadap pengaruh ombak dan cuaca. Apabila kapal tanpa pemandu AI itu menghampiri sasaran, ia mula melaksanakan taktik. 3 buah kapal mengasak dari hadapan, manakala 2 buah lagi memintas dari sisi untuk membentuk kepungan. Tanpa juru terbang manusia, mereka menunjukkan kerja berpasukan yang sempurna. Operasi bersama dengan drone juga bermula. Drone kecil yang dilancarkan dari kapal, naik ke udara, dan menghantar maklumat peninjauan masa nyata. Langit dan laut dihubungkan dalam satu rangkaian bersepadu. Pertempuran maya bermula. Armada hantu laut mengunci sasaran dan memulakan serangan simulasi. Pengiraan titik sasaran yang tepat, pemilihan sudut serangan optimum, dan pengurangan kerosakan kolateral, semuanya dilakukan secara automatik. Para pemerhati menahan nafas. Terutamanya, riak wajah Wakil Tentera Laut Amerika Syarikat menjadi serius. Teknologi operasi armada tanpa pemandu pada tahap ini masih belum digunakan secara meluas oleh Amerika. Ketika demonstrasi mencapai kemuncaknya, satu situasi yang tidak dijangka berlaku. Sebuah bot nelayan awam yang melalui kawasan berhampiran memasuki zon operasi. Seketika, para pemerhati menjadi cemas. Mereka tidak dapat meramalkan bagaimana sistem tanpa pemandu itu akan bertindak balas. Namun, armada hantu laut serta-merta menghentikan operasi. AI telah mengenal pasti kapal awam itu dan secara automatik beralih ke mod selamat. Dr. Arifin menjelaskan, inilah intipati sistem kami. Sama pentingnya dengan membezakan sasaran untuk diserang adalah melindungi sasaran yang tidak sepatutnya diserang. Apabila demonstrasi berakhir, para pemerhati mula berbisik sesama sendiri. Wakil dari setiap negara saling berpandangan, seolah-olah berbincang tanpa suara. Waktu makan tengah hari, rundingan serius bermula. Wakil Kementerian Pertahanan UK bertanya terlebih dahulu sama ada niat untuk membangunkan teknologi ini bersama. Wakil Jerman turut serta, bertanya tentang kemungkinan menjalin perkongsian dengan syarikat industri pertahanan Eropah. Wakil Arab Saudi lebih terus terang. Mereka mahu memilikinya dengan segera dan bertanya tentang harga dan jadual waktu yang spesifik. Wakil India ingin tahu tentang syarat pemindahan teknologi, sama ada pengeluaran domestik mungkin dilakukan. Wakil Australia mendekati dari sudut kerjasama keselamatan serantau Pasifik, mencadangkan strategi bersama untuk menangani ancaman China. Dr. Arifin dan pegawai kerajaan Malaysia menjawab satu persatu. Tetapi jawaban mereka berbeza dari yang dijangkakan. Mereka menekankan bahwa perkongsian falsafah adalah keutamaan, bukan sekadar penjualan teknologi. Seorang pegawai Kementerian Pertahanan Malaysia berkata, teknologi ini adalah untuk pencegahan, bukan untuk serangan. Negara yang ingin memilikinya mesti bersetuju dengan falsafah ini. Wakil UK bertanya, boleh jelaskan falsafah apa secara spesifik? Dr. Arifin menjawab, tidak menyerang jika tidak pasti, mengutamakan perlindungan nyawa orang awam, dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Para pemerhati mengangguk, tetapi pada masa yang sama menunjukkan riak wajah yang kompleks. Ini bermakna bukan sekadar pembelian senjata, tetapi perlu mengubah falsafah strategik. Pada sebelah petang, rundingan individu diteruskan. Setiap wakil negara mengadakan pertemuan satu sama satu dengan pihak Malaysia.
Walaupun semua perbualan diadakan secara tertutup, kehangatannya dapat dirasai dari suasana. Menjelang petang, wartawan Lina berkata kepada saya, "Ini bukan sekadar demonstrasi teknologi, ia seperti permulaan sebuah aturan baharu. Malaysia sedang menetapkan standar baharu dalam teknologi ketenteraan." Malam itu, di Pantai Lumut, saya merenung kembali hari itu. Apa yang saya lihat bukan sekadar demonstrasi senjata. Saya telah menyaksikan perspektif baharu dalam menghadapi peperangan, falsafah baharu dalam mengendalikan teknologi. Negara-negara dari seluruh dunia sedang mengetuk pintu Malaysia. Tetapi Malaysia bukan sekadar menjual teknologi, mereka cuba menyebarkan nilai. Saya terfikir, inilah kuasa lunak yang sebenar. Selepas demonstrasi di Lumut berakhir, saya kembali ke Washington dan duduk di pejabat Pentagon pada pukul 4 pagi untuk menulis laporan terakhir saya. Di luar tingkap, lampu-lampu Washington masih berkelipan, tetapi di dalam hati saya, keyakinan telah bertapak. Semua pengalaman beberapa minggu lepas melintas di fikiran saya. Teknologi menakjubkan yang saya lihat di tapak ujian di Banjaran Titiwangsa, falsafah Dr. Arifin Yusof. Reaksi negara-negara dunia yang saya saksikan di Lumut, semuanya menuju kepada satu kesimpulan. Saya meletakkan tangan di papan kekunci dan mula menulis laporan terakhir saya. Tajuknya, Laporan Akhir Teknologi Pertahanan Pentagon, dan saya menulis perenggan pertama. Saya menyatakan dengan jelas, KFP adalah penunjuk yang sudah lapuk. Era menilai kuasa ketenteraan berdasarkan bilangan kereta kebal dan jet pejuang telah berakhir. Laporan itu mengandungi semua fakta yang saya saksikan sendiri. Sistem perisai 2.0 yang membezakan drone dari burung dengan ketepatan 99.8% pada jarak 13 km. Armada hantu laut yang menjejaki sasaran laut sejauh 25 km dengan ralat 1 meter. Dan yang paling penting, pertimbangan AI yang melindungi orang awam. Saya menyimpulkan, mata yang kini menguasai medan perang telah dicipta oleh Malaysia. Saya menulis bahawa ketepatan, bukan kuasa tembakan, dan pertimbangan, bukan kekuatan, telah menjadi standar baharu kuasa. Pukul 5 pagi sambil menyiapkan laporan, saya memandang keluar tingkap. Langit di timur perlahan-lahan menjadi cerah. Pada saat itu, fajar di Malaysia seolah-olah terbit bersama. Apa yang saya saksikan beberapa bulan ini bukan sekadar kemajuan teknologi. Ia adalah anjakan paradigma. Definisi kuasa telah berubah, dan peraturan peperangan telah ditulis semula. 30 tahun lalu, dunia tertumpu pada kuasa ketenteraan Amerika yang luar biasa. Keupayaan serangan jitu yang ditunjukkan dalam Perang Teluk, penaklukan pantas dalam Perang Iraq. Tetapi semua itu menjadi tidak berdaya di pergunungan Afghanistan. Kini, Malaysia memberikan jawaban baharu. Mata untuk melihat musuh dengan tepat, pertimbangan untuk tidak melakukan kesilapan, dan teknologi untuk melindungi. Inilah kuasa ketenteraan sejati abad ke-21. Di bahagian akhir laporan, saya menambah kandungan khas, analisis mengenai rahsia kejayaan Malaysia. Pertama, keperluan mendesak. Setelah berdekad-dekad mempertahankan kedaulatan di sempadan, pengalaman Malaysia di lapangan adalah berbeza. Mereka membangunkan teknologi untuk kelangsungan hidup, bukan untuk teori. Kedua, semangat syarikat pemula. Mereka tidak terikat dengan kerangka sedia ada dan mencuba pendekatan baharu. Satu kaedah unik yang menggabungkan skala syarikat besar dengan kepantasan syarikat rintisan. Ketiga, perbezaan falsafah. Ketika orang lain mencipta senjata yang lebih kuat, Malaysia mencipta mata yang lebih tepat. Mereka memilih perlindungan berbanding serangan, pencegahan berbanding pemusnahan. Setelah selesai menulis laporan, saya bersandar sejenak. Saya dapat menjangkakan reaksi Pentagon terhadap laporan ini. Mungkin akan ada permintaan untuk mengubahnya lagi. Tetapi kali ini, saya tidak akan tunduk. Pukul 8 pagi, pengarah Bradley masuk ke pejabat. Wajahnya muram. Mungkin dia baru sahaja membaca laporan sementara yang saya hantar dari Lumut. Bradley berkata, "Saya dengar kamu tulis satu lagi laporan yang akan menimbulkan masalah. Kali ini reaksinya ialah kamu terlalu memuji Malaysia." Saya menjawab dengan tenang. Saya hanya merekodkan fakta. Tiada sebab untuk saya menyembunyikan apa yang saya lihat. Bradley mengeluh. "Fikirkanlah tentang masa depan kamu dalam organisasi ini, Jason. Kerjaya 30 tahun kamu boleh musnah dalam sekelip mata." Saya menggelengkan kepala. "Selama 30 tahun, saya hanya melihat angka. Sekarang adalah masanya untuk melihat kebenaran," jawab saya.
Saya menekankan bahawa apa yang ditunjukkan oleh Malaysia adalah realiti yang tidak dapat dinafikan. Petang itu, saya menerima panggilan daripada wartawan Lina. Dia memberitahu bahawa media Eropah mula melaporkan secara meluas mengenai demonstrasi di Lumut. Tajuk utama Revolusi Teknologi Ketenteraan Malaysia terpampang di muka hadapan. Beberapa hari kemudian, perubahan yang lebih besar bermula. United Kingdom secara rasmi mengumumkan rundingan untuk memperoleh M-Radar dengan Malaysia. Perancis dan Jerman menyusul. Arab Saudi pula memutuskan untuk memperoleh pakej teknologi berskala besar. Yang paling mengejutkan ialah reaksi Jepun. Jepun, yang sekian lama memandang rendah teknologi Malaysia, mula berhubung secara senyap. Di hadapan ancaman China, nampaknya mereka terpaksa menerima realiti. Sebulan kemudian, saya melawat Malaysia sekali lagi. Kali ini perjalanan peribadi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Dr. Arifin Yusof. Kami duduk berhadapan di sebuah kafe di Kuala Lumpur. Beliau masih dengan senyuman tenangnya, tetapi bahunya kelihatan lebih tegap. Dr. Arifin berkata, panggilan dari seluruh dunia tidak henti-henti masuk, tetapi kami masih menyebarkan falsafah terlebih dahulu, bukan teknologi. Saya bertanya, apa rancangannya untuk masa depan? Dr. Arifin menjawab, matlamatnya adalah untuk membolehkan lebih banyak negara mempunyai mata yang tepat. Saya mahu mengurangkan tragedi yang disebabkan oleh kesilapan dan membina keamanan yang sejati. Petang itu, sambil berjalan-jalan di sekitar Taman Tasik Titiwangsa, saya mengimbas kembali beberapa bulan yang lalu. Konflik di Pentagon, pencerahan di Malaysia, dan pilihan untuk mempertahankan kebenaran. Semuanya adalah perjalanan yang bermakna. Ketika orang lain leka dalam kedamaian palsu, Malaysia sedang menyelesaikan masalah di medan perang yang paling sengit. Ketika orang lain sibuk meniru, Malaysia mendahului dunia dengan kepantasan syarikat pemula dan skala syarikat gergasi. Kini, Malaysia bukan lagi pengejar yang pantas. Ia telah menjadi peneraju yang menetapkan standar inovasi. Era industri pertahanan MMAS, Malaysia, seolah-olah telah benar-benar bermula. Pemandangan malam Kuala Lumpur yang saya lihat buat kali terakhir dari pesawat masih terbayang di mata saya. Setiap cahaya itu seolah-olah melambangkan kemungkinan baharu. Apabila saya kembali ke Washington, ada satu baris terakhir yang saya tinggalkan. Negara yang melihat dahulu akan tertawa pada akhirnya. Itulah kebenaran tentang Malaysia yang telah saya saksikan.